Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji dan hajah-hajah, Masya Allah, ada di kalangan asatizah juga, Masya Allah, boleh masuk dalam pengajian kita, Masya Allah, pada malam ini. Masya Allah, kita akan mulakan, Insya Allah ada beberapa lembaran lagi sebelum kita habis ke jilid kedua. Malam ni kita akan mulakan kitab bab rukuk, macam mana rukuk Nabi SAW. Allahu Akbar, Masya Allah, boleh masuk, Masya Allah. Masya Allah, Ahmad Nubli, Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeff, Masya Allah. Izzat Isa, Masya Allah. Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah. Masya Allah. Ini dengan yakin kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ihtisab dan meraihkan adab-adab majlis. Masya Allah, dengan kita meraihkan adab, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ilmu kepada kita, yang mana ilmu itu kita dapat beramal dengannya dan dapat menyampaikannya pada masyarakat, Insya Allah. Paling penting adalah macam mana pertama sekali dalam diri kita dapat mengamalkan, kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Itu maksud daripada kita mempelajari ilmu. InsyaAllah malam ni kita berada pada muka surat 553 dalam kitab yang kedua, jilid kedua, babur rukuk, pada kitabul salah, dalam babur rukuk, pada babur rukuk dalam kitabul salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai itu kita tunggu kawan-kawan kita yang hadir, Masya Allah. Muzakir Syukri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, amal istimai dah habis awal, Masya Allah, boleh hadir, Masya Allah. Ruqayyah Hayat, Masya Allah. Izzat Isa, sambil itu kita masih lagi tunggu, Masya Allah, tuan-tuan untuk menghadirkan diri, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadarallahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ini kita berada pada hadis yang ke-877 kurungan 10, pada bacaan doa sewaktu i'tidal atau qaumah di dalam mazhab Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. وأن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه Bukhari. Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata, kami bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengangkat kepalanya daripada rukuk. Lalu Rasulullah pun mengangkat kepalanya daripada rukuk. Sini sewaktu ni baginda menyebut Sami Allahu liman hamidah, dan telah kita berkata dalam mazhab Syafi'i dua-dua imam dan makmum berkata. Lalu seorang lelaki di belakang baginda membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untukmu-lah sahaja, hanya untukmu-lah segala pujian, sebanyak-banyaknya lagi yang baik yang diberkati padanya. Apabila selesai solat, baginda bertanya, siapakah yang menyebut perkataan tadi? Lelaki itu berkata, saya. Baginda SAW bersabda, aku melihat 30 lebih malaikat berlumba-lumba. Siapakah yang pertama dapat membawa ganjaran tersebut? Ini ganjaran pahala. Jadi sebab itu apabila kita sembahyang, maka kita hadirkan pahala-pahala ini, pahala rukuknya, pahala sujudnya. So kita gambarkan seimbas lalulah, kita imajinasikan akan amalan-amalan ini, ganjaran-ganjaran ini, supaya apa? Nilai-nilai kita, supaya solat kita bertambah kualiti, dan kita memberi tumpuan kepada solat kita, dan kita tidak memberi tumpuan kepada mana-mana yang lain. Kalau kita, jadi solat khusyuk itu ialah alla yakhdura ghairu ma huwa fi, alla yakhdura ma ghairu ma huwa fi, wa in ta'allaqa bil akhirah. Iaitu khusyuk kan, apa makna khusyuk? Iaitu kita tidak menghadirkan selain daripada apa yang kita lakukan, walaupun perkara yang kita lakukan, walaupun apa yang kita ingati itu perkara akhirat sekalipun, maka ia tidak dikira khusyuk. Itu minar rukuk, penerangan minar rukuk. Rukuk ditakbirkan dengan rakaat, maksudnya rakaat lah. Di sini lafaz ini memberi makna rukuk, kerana dalam solat berjemaah seorang itu akan mendapat rakaat bersama imam apabila dia sempat rukuk bersama imam. Jadi kalau dia masbuk, dia lewat, dia boleh rukuk sama imam, maka rakaat itu dikira satu rakaat bersama imam. Dan dia maknanya dia bukan terlepas daripada rakaat tadilah, dan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Itu bagi kita dalam mazhab Syafi'i lah. Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, Fatihah itu ditanggung oleh makmum, oleh imam, walaupun di awal dan orang itu dalam keadaan muafiq, iaitu bersama imam daripada awal lagi. Sahabat telah membaca doa tersebut dengan kuat. Sahabat tadi baca doa dengan kuat. Sebelum hadis ini telah disebut bahawa Nabi menyebut padanya 12 malaikat. Daripada hadis ini pula 36 malaikat, seolah 3 kali ganda. Bermakna kedua-dua hadis ini menceritakan dua peristiwa yang berasingan. Jadi yang 12 tadi peristiwa berasingan, yang 36 ni peristiwa berasingan. Malaikat telah datang membawa bacaan tersebut untuk dipersembahkan ke hadapan Allah kerana ingin memuliakan pada si pembaca. Jadi kadang-kadang malaikat berebut-rebut. Sebab apa dia? Kadang-kadang ada orang yang sepatutnya untuk sampaikan. Jadi kadang kita tak mampu untuk sampaikan, ada orang yang lebih layak lagi. Jadi malaikat-malaikat yang muqarrabin, malaikat-malaikat yang datang khusus untuk mengambil bacaan tersebut dan dihadapkan kepada Allah. Apa? Atas dasar nak memuliakan orang membaca tadi. Begitu besarnya ganjaran pahala yang didapati. Masya Allah. Fasal kedua, iaitu hadis-hadis lain daripada muttafaq alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. Pentingnya ta'makninah semasa bangun daripada rukuk dan sujud. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima zahrahu fi ar-ruku'i was-sujud. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i وابن ماجه والدارمي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang itu tidak akan sempurna selagi dia tidak meninggikan belakangnya ketika rukuk dan sujud. Tidak meninggikan belakangnya
ketika sujud. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Darimi. Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan dan sahih. Hasan li zatihi, sahih li ghairihi lah. Okey. Seorang yang bangun daripada rukuk kemudian terus turun untuk sujud tanpa ta'dilul arkan, yakni tidak menetapkan setiap anggota sekadar tamakninah. Maknanya tidak berhenti sekadar tamakninah, yang kita panggil dia subhanallah pun sudah cukup. Seperti patukan gagak, maka solat itu tidak sah. Kerana dalam riwayat yang lain Nabi menyuruh mengulang kembali solat itu dalam hadis musi'us solat tadi. Dalam hadis musi'us solat, sahabat yang datang kepada Nabi kata irji' tusalli, irji' salli fa innahum lam tusalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pulanglah, pulanglah kamu ke tempat kamu yang kamu sembahyang, fasalli, sembahyang balik, fa innaka lam tusalli, sebenarnya sebelum ni kamu tak sembahyang lagi. Jadi di sini mazhab Hanafi mengatakan sah solatnya, cuma tidak mendapat pahala sebab tamakninah tidak ada di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan rukun solat hanya 6 sahaja: takbir, qiyam, rukuk, sujud, duduk tahiyat dan salam. Mazhab Syafi'i mengatakan rukun solat ada 17 dengan mengira tamakninah pada 4 tempat, yakni pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itu adalah tempat yang mana kita perlu ada tamakninah, makna berhenti seketika, sekadar subhanallah, janganlah panjang. Jadi tak sempat rukuk tu macam gagak masuk satu tok, tak boleh macam tu. Masya-Allah. Hadis yang 879, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat fasabbih isma rabbikal a'la qala alaihi salam ij'aluha fi sujudikum, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darimi. Sayyidina Utbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Waqiah ayat 96. Baginda bersabda, hendaklah kamu lakukan pada ketika rukuk dan apabila ayat turun, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi lagi dari segala sifat kekurangan. Al-a'la, baginda bersabda, hendaklah kamu lakukannya pada sujud, kemudian sujud kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Darimi. Okey, Al-Azim dan Al-A'la, ini 2 sifat Allah. Kalau kita kan masa rukuk subhana rabbiyal azim, dari kita dalam mazhab Syafi'i subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ni wa bihamdih, kita ada wa bihamdih lagi, wa bihamdih. Tapi Hanafi subhana rabbiyal azim saja. Jadi mazhab yang lain subhana rabbiyal azim saja. Kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kalau sambung subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Gitu. Al-A'la ialah sifat Allah. Yang pertama ialah sifat mubalaghah. Al-Azim adalah sifat mubalaghah. Kedua adalah sifat ialah ism tafdhil. Dari segi ta'rif, Al-A'la dan Al-Azim sama sahaja maknanya, yakni memberi makna mubalaghah. Cuma Al-A'la lebih mubalaghah berbanding dengan Al-Azim. Al-A'la ni lebih lagi, memberi makna lebih lagi, maksudnya tinggi lagi, begitu. Selain riwayat, ada tambahan lafaz wa bihamdih. Ulama yang mengutamakan bacaan tanpa lafaz itu mereka bersandarkan kepada ayat tersebut. Oleh kerana tidak disunatkan membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk, maka sekurang-kurangnya mengambil mafhum Al-Quran dalam bentuk doa untuk dibaca
dalam rukuk dan sujud, kerana Allah memerintahkan untuk tasbih dan tahmid di dalam. Jadi Quran tak dibaca masa rukuk, Quran tak dibaca masa sujud, tapi sekurang-kurangnya masa rukuk dan sujud tu membaca doa yang mana sama dengan mafhum yang terdapat di dalam Al-Quran. Begitu. Cuma kita tambah wa bihamdih tu dalam riwayat Imam Abu Hanifah, Imam mazhab lain dia tak tambah dalam riwayat, dia pakai sebagaimana Al-Quran diturunkan. Sekurang-kurangnya membaca 3 kali tasbih di dalam rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud berapa kali tasbih yang perlu kita baca? Begitu. Wa an Aun ibn Abdullah عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد ثم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان الله سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد ثم سجوده وذلك أدنى. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل لأن عونا لم يبق ابن مسعود. Hadrat Aun bin Abdullah rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu rukuk, hendaklah dia membaca dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, maka rukuknya telah sempurna. Dan demikian juga sekurang-kurang kesempurnaan. Dan itulah sekurang-kurang kesempurnaan. Maksudnya korang kan at least 3 tu menunjukkan lapas plural. Plural tu lebih daripada 3. Apabila dia sujud, hendaklah dia membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali juga, maka sujudnya telah sempurna. Dan sedemikian itu adalah sekurang-kurang kesempurnaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah. Imam Tirmizi berkata isnadnya tidak muttasil kerana Hadrat Aun Tabi'i ini dia tak pernah jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka hadis ni kita panggil dia mursal. Bukan bermakna membaca sekali tidak dibolehkan, kurang-kurang 3 kali, sekali tak boleh lah, tapi maknanya sekurang-kurang yang sempurna. Sekurang-kurang yang sempurna terbaiknya 3 kali. Tapi saya dah beritahu, bagi kaedah orang jadi imam, dia kena bacalah 5 kali. Sekurang-kurangnya dia baca 5 kali supaya apa? Makmum di belakang dia tadi boleh baca 3 kali. So dia stand by tadi rukuk dia macam mana, pergerakan lebih awal daripada suara, agar apa? Agar makmum di belakang tidak mendahului imam, kerana itu adalah kecaman daripada Nabi. Asalnya ialah untuk menjaga tamakninah pada rukuk dan sujud. Jika tidak membaca pun tidak mengapa, tapi jika ingin membaca maka sebaik-baiknya bacalah 3 kali. Dibolehkan juga membaca 5 atau 7 kali. Menjadi imam seelok-eloknya bacalah 5 kali supaya makmum dapat membaca tasbih sebanyak 3 kali dengan sempurna. Itu kaedah dia, masya-Allah. Hadis seterusnya 881 kurungan 14. Kadang-kadang Nabi memohon rahmat pada ayat rahmat, dan Nabi memohon perlindungan daripada azab pada ayat azab. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu annahu صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسعل وما أتى على آية عذاب إلا وقف تعوذ. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي ورواه النسائي وابن ماجه إلى قوله الأعلى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membacanya pada rukuk, iaitu dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Setiap kali baginda sampai pada ayat mengenai rahmat, baginda akan berhenti dan memohon. Dan apabila sampai kepada ayat azab, pasti baginda berhenti dan meminta perlindungan daripadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Darimi. Manakala Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah meriwayatkan sehingga perkataan Al-A'la sahaja, Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan lagi sahih. Ini ialah ketika Nabi solat sunat. Jika seorang itu melakukan sedemikian, maka solat fardu pun tak mengapa. Boleh juga kita baca steady sikit, janganlah lama sangat, jangan cepat sangat. Okey, janganlah terlalu ekspres, kesian makmum-makmum belakang yang uzur tu. Kadang-kadang Nabi rukuk sekadar bacaan surah Baqarah. Panjang juga rukuk. Kadang-kadang Nabi buat juga. Nabi rukuk ni sekadar surah Baqarah 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih ni 2 jam setengah tau. Nabi rukuk 2 jam setengah. Ya Allah, macam manalah kehebatan dan kekuatan Nabi. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة فيقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه النسائي. Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda rukuk. Baginda tetap sedemikian selama kadar waktu membaca surah Baqarah. Baginda membaca dalam doanya pada rukuk itu Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibraya wal Azamah. Maha suci zat yang memiliki keperkasaan, wal malakut yang memiliki kerajaan, wal kibraya yang memiliki kemegahan, dan al azamah yang memiliki kebesaran. Muka surat berapa Abang Puzi tanya? Muka surat 558 Abang Puzi, 558. Penerangan ini ialah ketika Nabi solat sunat lah. Rukuk adalah perbuatan yang lebih berat daripada sujud kerana dalam keadaan berdiri, sebab kita hanya tertanggung pada kaki sahaja, pada 2 kaki sahaja. Tapi kalau kita sujud, kita menanggung kaki dan lutut dan tangan. So sujud tu boleh berdiri lama lagi daripada rukuk, sebab rukuk ni dia satu tekanan pada seorang tadi, dia hanya dalam keadaan berdiri sahaja, kaki dengan 2 kaki tadi. Itu mujahadah dalam rukuk. Nabi mengatakan bahawa penyejuk mataku adalah dalam solat. Penyejuk mata Nabi ialah dengan mengerjakan solat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, menyenangkan kita dan menyeronokkan kita, mengkhusyukkan solat kita, supaya seperti kita berdiri di hadapan Allah dengan keadaan yang nikmat, seronok berdiri dalam sembahyang, lazat macam mana kita menanti sesuatu makanan yang dimasak oleh orang yang teristimewa untuk dimakan. Masya Allah. Itulah kehebatan Nabi SAW. Bilangan tasbih dalam rukuk Nabi. Berapakah bilangan tasbih dalam rukuk Nabi? Wa'an ibn Jubair radhiyallahu anhu qala sami'tu Anas rahmatullah alaih qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yani Umar bin Abdul Aziz qala فهذرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات. رواه أبو داود والنسائي. Hadrat Ibnu Jubair
rahmatullah alaih berkata, aku mendengar Sayyidina Anas bin Malik berkata, tidak pernah lagi aku solat di belakang seorang pun selepas kewafatan Nabi yang solatnya lebih serupa dengan solat Rasulullah SAW. Dalam solat daripada solat pemuda ini, yang beliau memaksudkannya ialah Hadrat Umar bin Abdul Aziz. Perawi berkata, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, kami menganggar kadar rukuknya sekadar 10 kali tasbih dan sujudnya sekadar 10 kali tasbih. Hadrat Umar radhiyallahu anhu, Hadrat Umar membaca tasbih dengan perlahan-lahan. Biasanya diketahui bahawa bilangan tasbih dalam rukuk dan sujud adalah bilangan ganjil. Jadi mungkin bilangan 10 yang dinyatakan dalam hadis ini bermakna 9 atau 11. Dia kata lebih kurang lah. Dia kata lebih kurang 10 kali lah. Maksudnya mungkin dia baca 9 ke dia baca 11. Sebab tasbih tu ialah kebanyakan tasbih yang disyorkan, iaitu di dalam rukuk dan sujud dalam bilangan ganjil. Allahu yuhibbul witir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan ganjil tadi. Jadi sebab tu kita ulang dalam bilangan ganjil. Masya Allah. Seterusnya, jika rukuk dan sujud tidak sempurna, maka tidak akan dibangkitkan dalam Islam. Allahu Akbar. Orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna, maka tidak akan dibangkitkan dalam Islam. Wa an Syaqiq radhiyallahu anhu qala inna Huzaifah ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت على غير فطرة التي فطر الله محمدا. رواه البخاري. Sayyidina Syaqiq rahmatullah alaih radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Apabila lelaki itu selesai solat, Sayyidina Huzaifah memanggil lelaki tersebut dan berkata kepadanya, kamu masih belum solat. Kamu tak solat lagi tu. Kenapa rukuk kamu tak betul? Cepat sangat, tak ada tamakninah. Kenapa sujud kamu terlalu mukhtasar, terlalu pantas, seperti kilat? Apabila Sayyidina Huzaifah memanggil lelaki tersebut dan berkata kepadanya, kamu masih belum solat. Lelaki itu berkata, saya juga beranggapan sedemikian. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, jika kamu mati dalam keadaan sedemikian, kamu akan mati sebagai orang yang terkeluar daripada agama Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitrah ialah satu tarikah Nabi. Al-fitrah bermaksud tarikah Nabi, iaitu agama Islam. Sayyidina Huzaifah memberi ancaman sedemikian pada lelaki tersebut. Kerana apa? Sembahyang Nabi kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, dan tidak melakukan seperti tarikh. Dan dia tidak melakukan seperti tarikah Nabi. Tak ada tamakninah, tak ada sujud yang sempurna. Dengan tamakninahnya berhenti seketika, dia tak sujud. Jadi tak sujud macam tu seperti tak sembahyang dengan tarikah Nabi. Seperti maka solat yakin tidak melakukan sujud. Tarikah Nabi SAW, solat yakni tidak melakukan sujud dan rukuk dengan sempurna. Jadi dia tak sujud dengan sempurna, dia tak rukuk dengan sempurna, maka macam mana nak dikira solat? Sebab solatnya tak sah. Dan dia seorang tadi menganggap solatnya sah, sedangkan solatnya tak sah. Kerana apa? Kerana dia tadi tidak melakukan sebagaimana Nabi SAW. Siapakah pencuri yang paling buruk? Nabi kata, Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu, hadis ke-885 kurungan 18.
Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعه وسجوده رواه أحمد. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah orang yang mencuri di dalam solatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu boleh mencuri dalam solatnya? Baginda bersabda, tidakkah dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya? Bila tak pernah sujud dan rukuk, berarti solat sah. Ada pendapat mengatakan solat dia tak sah. Ada kata sah tapi tak dapat pahala, hanya dapat kewajipan. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, yakni tidak melakukan dengan adanya ta'makninah. Ta'makninah kita panggil. Ditasbihkan seburuk-buruk pencuri ialah kerana firman Allah, inna salataka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut. Hanya solat yang sempurna saja dapat mencegah seorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab apa kita tak dapat? Sebab apa solat kita? Sebab apa kita tak boleh cegah mungkar lagi? Kita tak boleh meninggalkan perbuatan keji. Sebab solat kita tadi tak strong lagi, solat kita tak kuat lagi. Jadi sebenarnya Allah dah janji, inna salata tanha. Solat tadi dia akan menegah daripada perbuatan fahsyak, perbuatan keji dan munkar. Kalau solat yang dikerjakan tadi tidak dapat menegah seseorang tadi daripada perbuatan keji dan munkar, seolah-olah apa dia? Seolah-olah Allahu Akbar. Dia tak dapat, mana dia tak, mana solat dia tak solat lagi. Kalau solat yang memberi kesan, yang mana perbuatan keji tadi akan dihindarkan daripada seseorang. Solat yang sempurna sahaja dapat mencegah seorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jika tidak melakukan dengan sempurna, maka bagaimana solat boleh menghalangnya daripada perbuatan mungkar, dan di antaranya ialah mencuri. Mafhum satu hadis, seorang yang datang kepada Nabi, dia solat sepanjang malam tetapi masih mencuri. Nabi SAW bersabda, insya-Allah solatnya akan mencegahnya daripada mencuri. Yakni solat yang khusyuk dan khudu' seumpamanya akan mencegah seorang itu daripada perbuatan yang tidak disukai, perbuatan fahsyak dan mungkar. Allahu Akbar. Seburuk-buruk pencuri. Wa 'an Nu'man bin Murrah radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tarawna fi syaribi waz-zani wasyariq wa zalika qabla an tunzala fihimul hudud. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hunna fawahisha wa fihinna uqubatan wa aswa'u sariqati alladhi yasriqu min salatihi. Qalu kaifa yasriqu min salati ya Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Rawahu Malik wa rahu Darmiyyu nahwahu. Sayyidina Nu'man bin Murrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kamu tentang peminum arak, penzina dan pencuri? Soalan ini ditanya sebelum diturunkan hukum hudud ke atas mereka. Maknanya hukum-hukum hudud tak lagi di atas perbuatan tu. Hudud tak datang lagi maksudnya. Sebelum soalan ditanya, sahabat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian baginda bersabda, kesemuanya adalah buruk dan padanya terdapat hukuman
dan seburuk-buruk pencuri adalah seorang yang mencuri di dalam solat. Curi masa rokok, curi masa sujud. Nabi telah takbirkan orang itu dikira orang yang mencuri di dalam solatnya. Bagaimana seorang itu boleh mencuri di dalam solatnya? Ya Rasulullah, sahabat bertanya. Baginda bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan tidak juga menyempurnakan sujud. Jadi dikatakan seburuk-buruk pencuri ialah dari segi makna lah. Kerana solat sedemikian tidak dikenakan hudud. Kalau solat tadi, macam mana kalau mencuri betul-betul, kalau dapat saksi, dia akan dijatuhkan hukuman hudud ke atas si pencuri tadi. Tapi solat ni kalau satu orang tadi dia mencuri dalam solat, taklah kena sampai hudud. Persamaan di antara kedua-duanya dari segi perbuatan yang buruk. Perbuatan tu tak elok. Masya Allah, sudah habis bab rukuk. So kita masuk juga yang ketiga, yang seterusnya, bab sujud. Ada satu persatu bab sujud. Lepas tu bab yang ketiga, dalam jilid ketiga kita akan masuk bab tasyahud, bab tahiyat pula. Ni bab sujud dah. Bab sujud dan kelebihannya. Sebelum ini rukuk dan padanya tajuk. Sebelum ini bab rukuk dan padanya tajuk tidak disertai wa fadlihi. Bab rukuk tak ada wa fadlihi, tapi bab sujud musannif pengarang meletakkan perkataan wa fadlihi. Dalam tu bab rukuk saja, bab rukuk aja. Tapi bab sujud, pengarang telah meletakkan, pengarang ni dia telah meletakkan lagi kelebihannya wa fadlihi. Ini adalah untuk memberitahu bahawa sujud itu lebih afdal daripada rukuk. Pahala dia lah. Maksudnya solat ialah tawaduk, bersifat rendah diri, iaitu rendah hati di hadapan Allah. Merendah diri di hadapan Allah dalam sujud akan menunjukkan seorang itu kamil di sisi Allah, menunjukkan orang itu sempurnanya di sisi Allah. Dalam satu hadis, sujud akan disebut bahawa sehampir-hampir manusia dengan Allah ialah ketika seorang itu bersujud. Satu orang itu sujud, itulah dia menunjukkan dia hampir kepada Allah. Allahu Akbar. Sujud adalah satu ibadat yang tersendiri, yang mustaqil, yang tersendiri, seperti sujud syukur, sujud tilawah. Tidak ada ibadat rukuk yang tersendiri seperti adanya rukuk syukur. Ada rukuk syukur? Tak ada. Tapi sujud syukur ada. Di luar sembahyang ada. Fasal pertama, yakni sujud kita mesti pada 7 anggota. Kita mesti melekat atau terkena pada 7 anggota. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi al-jabhati al-yadain wal-yadain wal-rukbatain wa atrafil muqaddamain wa la naqtifal siyaba wa la syi'ra. Muttafaq alaih. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota: dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, ujung kaki dilipat perut anak jari kaki tu, dan tidak berlapis. Kami tidak melapitkan dengan kain, tidak juga rambut sewaktu sujud. Penerangan zahirnya yang memerintahkan Nabi dalam hadis ini ialah Allah SWT, kerana tiada siapa yang boleh memerintah Nabi selain Allah. Cuma di sini umirtu ni ialah dalam perkataan bahasa, dalam fi'il madhi past tense untuk mutakallim, tapi dibawa dengan majhul, tidak ada subjek. Siapa subjek dia? Predikat ada tapi tak ada subjek. Siapa pelakunya? Duriba Zaidun, Zaid dipukul.
Zaid dipukul. Siapa pukul Zaid? Tak tahu. Daku diberi perintah. Nabi kata, daku diperintahkan oleh Allah SWT. Siapa? Tapi zahirnya walaupun tak ada orang yang memerintah, subjeknya yang memerintah kepada Nabi, maka maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada selain daripada Allah yang akan memerintahkan kepada Nabi. Dalam bab sujud ni, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan sebahagian besar ulama berpendapat bahawa wajib meletakkan 7 anggota sujud di tempat sujud sewaktu sujud. Sepatutnya seorang itu sujud dengan meletakkan dahi dan hidung sekali. Tu hidung tu, tapi kalau terangkat hidung tak apa, tapi tak boleh terangkat dahi, sebab dahi tu wajib. Adakah dahi wajib meletakkan? Adakah dahi maka wajib meletakkannya di dalam keadaan terbuka? Hendaklah meletakkan hidung hanya sunat sahaja. Adalah dahi, maka dahi tadi hendaklah meletakkannya dalam keadaan berbuka, tak terlapik dengan rambut, tak terlapik dengan serban, tak terlapik. Maksudnya tak terlapik tu perkara yang melekat di badan. Maknanya perkara yang melekat tu kita berlapik dengan sejadah tu, dengan sutrah tu, dengan sejadah tu, sebab itu berasingan. Ini pada perkara yang berserta dengan seorang musalli tadi. Dia jangan berlapik dengan kain yang dia pakai tu, dia lapikkan dengan baju, tangan baju. Jadi dia satu dalam satu anggota. Tak boleh. Terdapat 2 pendapat pada meletakkan lutut. 2 tangan dan 2 kaki sama ada wajib atau tidak. Dan pendapat yang paling sahih ialah wajib. Mengikut pendapat yang mengatakan bahawa wajib meletakkan 6 anggota termasuk dahi, maka untuk membuka kaki dan lutut adalah tidak wajib. Pada membuka tapak tangan ada 2 pendapat. Yang paling sahih ialah tidak wajib. Itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Qasim dalam mazhab Maliki mengatakan memadai jika berpadu dengan meletakkan salah satu hidung atau dahi. Kita kata dahi itu mesti, hidung tu tak semesti, letak tu sunat saja. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Habib daripada mazhab Maliki juga, dia Maliki dia banyak pendapat di sini, berpendapat wajib sujud di atas dahi dan hidung kedua-duanya sekali. Dalam kitab, dinukilkan dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam Nawawi. Keadaan kaki ketika sujud ialah mesti terlipat perut anak-anak jarinya mengikut mengenai tempat sujud. Mengena tempat sujud, maknanya kita ni kan perut anak jari. Ni perut, kita kata ni perut kaki kita, kita lipatkan sikit. So kita lipatkan sikit. Lipat, jangan betul, jangan duduk atas macam tu. So dia terlipat. Begitu. Khair. Ketika keadaan kaki ketika sujud ialah mesti terlipat perut anak-anak jarinya mengenai tempat sujud. Jika hanya perut anak jari sahaja, perut ibu jari sahaja yang terlibat, itu telah memadai. Mengikut riwayat Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa jika perut anak jari tidak terlipat, maka tidak mengapa. Meletakkannya di tempat sujud pun sudah memadai. Cuma jangan terangkat daripada bumi. Tak boleh lah. Sujud dengan tenang dan perlahan. Sujud dan tenang dan perlahan. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fis sujud wa la yabsud ahadukum dira'aihi bisatal kalbi. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu sujud dengan tenang dan jangan kamu menghamparkan lengan kamu ni. Lengan tu kita hampar gitu, dan seperti duduk seekor anjing. Jadi kena angkat tu, lengan tu kena angkat. Begitu. Tasbih yang diungkapkan oleh Nabi dalam hadis ini ialah untuk menunjukkan bahawa perbuatan itu
tidak elok dilakukan. Kaum wanita mesti memasukkan sedikit lengan ke arah dada dan mengangkatnya daripada tempat sujud. Kaifiat sujud. Wa an Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajadta wada' kaffaika warfa' mirfaqaik. Rawahu Muslim. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, hendaklah kamu letak tapak tangan kamu dan angkatlah kedua siku kamu. Sebelum ini diceritakan mengenai keadaan kaki. Hadis ini akan diberitahu mengenai keadaan tangan ketika sujud. Kaifiatnya ialah meletakkan tangan di tempat sujud, jari-jari direnggang menghadap ke kiblat dan diangkat siku daripada bumi. Bagi perempuan pula perlu memasukkan kedua-dua tangannya ke dada. Memanjangkan sedikit ke hadapan ketika. Jangan rukuk je tu. Panjangkan sikit. So panjangkan sedikit. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada jafa baina yaday hatta law anna bahmatan aw aradat أن تمر تحت يديه مرة. هذا لفظ أبي داود صرح في شرح السنة بإسناده ولمسلم وبمعناه. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بحمة أن تمر بين يديه لمرت. Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sujud, baginda akan merenggang antara kedua tangannya, sehingga jika seekor anak kambing ingin melalui di bawahnya, nescaya ia dapat melepasinya. Ini adalah lafaz oleh riwayat Imam Abu Daud. Beliau menyebut dalam kitab Syarh Sunnah bersama sanadnya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari yang semakna dengannya. Sayyidatuna Maimunah berkata, apabila Nabi sujud, jika seekor anak kambing ingin lalu di antara kedua tangan baginda, nescaya ia dapat melepasinya. Hal mesti memanjangkan sedikit tubuh ke hadapan dengan mengangkat kedua tangan sekadar anak kambing boleh lalu. Kadar ruang antara perut dan tangan itu sekadar boleh dimasukkan seekor anak kambing yang kecil. Cuma bagi wanita, tangannya perlu agak ke dalam sikit. Dia tak boleh buka, wanita dia pelik sikit. Dia tubuh badan itu berbeza sedikit. Semasa sujud hendaklah membuka bahu. Wa an Abdullah bin Malik Buhainah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayad ibtayhi. Muttafaq alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, apabila Nabi apabila baginda sujud, maka baginda akan merenggang di antara kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga menampakkan kedua pangkal lengan Nabi. Muttafaq alaih. Ketiak, saya terjemah sehingga mendapat pangkal lengan. Saya tak terjemah ketiak. Ibit tadi maksud dia ketiak. Ibit maknanya ketiak, ibitai kedua ketiak. Tapi saya tak terjemah. So bahasa tu kalau dalam penterjemahan kita tak terjemah. Yang besar bukaan lengannya. Pangkal lengan Nabi tidak berbau, bahkan wangi. Semua fudalat baginda, iaitu apa saja benda yang keluar, sesuatu yang keluar daripada jasad Nabi, kesemuanya wangi, seperti peluh, air liur dan sebagainya. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha berkata, ketika wafatnya Nabi, maza ala syamma maza ala syammatur,
maza ala man syamma turbata ahmadi alla yashumma madaz zamani ghawaliya subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyana sirna layaliya. Tidak menjadi telah tertimpa musibah yang besar ke atasku. Jika musibah tersebut diletakkan ke atas hari yang siang, nescaya gelaplah ia. Syair ini telah saya terangkan sewaktu kewafatan Nabi SAW dahulu. So saya tak nak terang lagi. Doa Nabi ketika sujud dalam solat. Doa Nabi ketika sujud dalam solat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. So malam ni kita perhabis lah. Oh tak tahu lagi. Tengok habis ke tak ada. Tapi kita sambung lagi. Tak apa, sebab dia bab yang sama. Walaupun jilid ketiga, tapi masih lagi dalam kitab. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li zambi kullah diqqahu wa kecil, yang awal atau yang akhir, yang dilakukan ketika bersendirian atau terang-terangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Penerangan wa alaniyatahu sirrahu, yakni pada pandangan insan, maka bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inata a'yunin wa ma tukhfis sudur. Dia sangkut-sangkut sebab ada orang telefon kat saya beberapa kali, tak tahu siapa. Sebab tu dia tersangkut-sangkut. Saya gunakan telefon saya sebagai kamera. Sebab telefon ni kamera dia cantik sikit. Jadi so ada orang telefon berkali-kali, penting mungkin kot apa kita jawab lepas ni, nanti selepas 10 minit selepas itulah kita habiskan. Sebab tu dia tersangkut-sangkut tadi tu. Dia jam tersangkut-sangkut sebab ada telefon, ada orang telefon. Dia pun tak faham, dah tak angkat, tak payah dah telefon. Okey, mungkin penting kot. Kadang-kadang Nabi dia Allah yang maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Surah Al-Ghafir ayat 9. Hadis yang ke-983 kurungan 7. Kadang-kadang Nabi menghabiskan masa malam dalam keadaan sujud. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, faqadtu Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك anta kama asnaita ala nafsik. Rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada di dalam bilikku. Lalu aku mencari baginda. Aku tersentuh kaki baginda. Baginda ketika itu berada di dalam masjid.
kedua-dua kaki baginda menegak dan baginda membaca dalam sujud tersebut dengan bacaan ini, dengan doa ini. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhtik wa ma'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dengan keafiatanmu daripada seksaanmu. Aku berlindung denganmu daripada azabmu, dan aku tidak dapat menghitung pujian-pujian kepadamu. Engkau sebagaimana yang engkau sebagaimana yang dikau memuji zatmu sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis riwayat Imam Muslim. Perkataan wahwa fi masjid, tiga kemungkinan, sama ada Nabi sedang bersujud di dalam rumah atau Nabi sedang berada di tempat yang khusus untuk bersolat di dalam rumah baginda, atau baginda berada di Masjid Nabawi, rumah Nabi bersebelahan saja dengan masjid. Imam Abu Hanifah telah mengambil istidlal menjadikan dalil daripada hadis ini bahawa bersentuh dengan wanita tidak membatalkan wuduk. Mazhab Syafi'i menjawab bahawa Sayyidatina Aisyah menyentuh Nabi dalam keadaan berlapis. Nabi tidak membatalkan wuduk baginda. Nabi berdoa dalam sujud baginda, Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kau redha. Betul kan? Apa makna taufik? Kenapa tak datang belajar? Allah tak bagi taufik. Jadi taufik itu salah dimaknakan oleh masyarakat. Taufik maknanya tarjihul asbabil khair li husulil matlubil khair. Yani berusaha bersungguh-sungguh mencari kepada asbab-asbab kebaikan untuk menghasilkan matlamat yang baik. Itulah ta'rif dalam mengikut ilmu mantik. Maknanya untuk memberi taufik kepada kita perlu kepada usaha, dan usaha baginda ialah bangun malam beribadat kepada Allah untuk mendapatkan redha-Nya. Taufik akan diberi kepada orang yang berusaha. Dalam bab takdir, manusia diberi pilihan. Allah SWT berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Surah Al-Insan ayat 30. Allahu Akbar. Segala ikhtiar kita bergantung kepada ikhtiar Allah. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, insan diberi ikhtiar, bukan majbur, dipaksa semata-mata. Jadi kita perlulah berusaha ikhtiar kepada kebaikan. Jadi sebab itu maksud taufik ialah usaha. Maksud taufik tadi berusaha, bertungkus lumus, berusaha. Maksud taufik tadi ialah berusaha, bersungguh-sungguh dan berusaha. Sebab itulah manusia perlu dijumpa di rumah-rumah mereka. Apabila mereka bersedia untuk berazam, insya-Allah, maka Allah akan mudahkan untuk amalkan agama. Sebab itulah setiap amal ada adab-adabnya. Antara ta'lim dan di antara adabnya ialah tawajjuh, iaitu memberi perhatian, berwuduk, solat sunat, taubat. Ini semua untuk menimbulkan keinginan, barulah akan diperolehi faedah ta'lim tadi. Antara faedahnya ialah di akhir majlis malaikat akan iklan, Kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat. Bangunlah dalam keadaan dosa-dosa kamu telah ditukar kepada kebaikan. Bila adanya keinginan, barulah akan datangnya taufik hidayat daripada Allah. Hidayat adalah umum, taufik adalah khusus. Dah dapat hidayat tapi belum dapat taufik. Seorang itu telah masuk Islam, berarti dia telah mendapat hidayat. Untuk melakukan amal, kita perlu kepada taufik. Taufik ni ialah berusaha bersungguh-sungguh. Itulah makna taufik.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita. Memberi taufik iaitu supaya kita berusaha bersungguh-sungguh. Supaya Allah Taala taufik apa maksudnya? Tarjihul asbab. Kita berusaha. Maksudnya usaha. Taufik tadi adalah usaha. Keinginan kita untuk berusaha, maka Allah akan buka segala kebaikan kepada kita. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. وارزق من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. تقبل منا إن شاء الله.